Melati kuntum, tumbuh melata, sayang marbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sedang menyaksikan forum kita secara dalam maya pada hari ini. Dan diharapkan pada semua yang sedang menonton pada hari ini sihat dan diberkati oleh Allah SWT. Baiklah, kita nak memperkenalkan dahulu dengan ahli panel kita yang pertama iaitu Nur Ain Nadirah binti Muhammad Daud dan juga Nur Fasha Izzati binti Bakam. Apa khabar Nur Ain Nadirah binti Muhammad Daud? Khabar baik, terima kasih kepada moderator Nur Afifah kerana menjemput saya. Saya berasa sangat berbesar hati kerana dapat menyertai program pada hari ini. Selamat sejahtera semua. Khabar baik Encik Nur Afifah. Terima kasih kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Baiklah, pertama sekali kita serahkan kepada Nur Ain Nadirah selaku panel pertama untuk menerangkan tentang punca-punca kemurungan pada kalangan remaja. Terima kasih kepada saudari Nur Afifah bercakap mengenai punca berlakunya masalah kemurungan ini. Sebenarnya banyak yang boleh menjadi penyebab seorang remaja menghadapi masalah kemurungan ini. Tapi saya akan menekankan 3 punca utama, iaitu yang pertamanya berkaitan dengan isu-isu harga diri, buli dan prestasi akademik yang rendah, orientasi seksual dan juga pernah menjadi mangsa penganiayaan fizikal atau seksual. Sekiranya simptom kemurungan berterusan, ia juga boleh memberi kesan terhadap kesihatan fizikal dan mungkin juga menjurus pada mencederakan diri sendiri atau membunuh diri. Seringkali terdapat perubahan ketara dalam pemikiran dan tingkah laku mereka. Mereka akan menyepikan diri, selalunya bersendirian, berjam-jam dalam bilik tidur. Mereka juga mungkin hilang minat dalam aktiviti yang menyeronokkan, diiringi dengan kehilangan selera makan dan kemerosotan kebersihan diri. Kedua, tidak dinafikan punca kemurungan adalah disebabkan oleh ubat yang mungkin tidak dikawal. Orang yang pertama, dari sudut kesihatan, faktor-faktor pengambilan ubat. Ketiga ialah faktor keturunan. Kita kena lihat dan kita kena kaji balik. Kita kena tahu mungkin ada ahli keluarga atau keturunan kita yang mengalami atau pernah mengalami kesihatan mental. So, kita kena tanya balik ahli keluarga kita supaya kita dapat cegah. Okey, so kemurungan ini boleh diwarisi tetapi tidak terlalu dominan. Terima kasih Nur Ain Nadirah binti Muhammad Daud atas penerangan yang panjang lebar tadi berkenaan dengan punca masalah kemurungan dalam kalangan remaja. Baiklah. Okey, seterusnya kita nak beralih pula kepada saudari Nurul Fasha Izzati binti Bakar. Kadang-kadang apabila kita dah melihat punca kemurungan seperti yang telah disebutkan oleh Nur Ain Nadirah sebentar tadi, dapat kita lihat bahawa kemurungan bukan setakat berasa susah hati atau sedih. Ia merupakan keadaan yang serius yang menjadikan pengendalian kehidupan menjadi tercemar, teramat sukar. Jadi soalan saya, bagaimanakah untuk kita atasi masalah kemurungan ini dan boleh terangkan kepada kita? Terima kasih Cik Nur Afifah atas soalan tadi. Okey, jadi bila stres, kita perlu mencari jalan penyelesaian. Sebenarnya banyak cara yang boleh dilakukan untuk menghilangkan stres. Tips pertama yang boleh saya kongsikan ialah rehat yang cukup dan cuba mendengar muzik. Antara tips yang paling mudah yang anda boleh buat. Dengan rehat yang cukup, ini akan menstabilkan hormon dan dengan muzik relaxing, ia akan memberikan kesan positif. Contohnya, ia akan mengurangkan tekanan darah, mengurangkan kandungan kortisol di dalam badan, iaitu hormon yang berkaitan dengan stres. InsyaAllah, jika dua perkara ini dilakukan, ia mampu mengurangkan kadar stres di dalam badan manusia. Yang kedua, iaitu cuba bercakap ataupun luah perasaan tadi dengan kawan yang rapat. Kongsi dengan mereka, tapi pastikan pilih rakan yang sesuai dan
jenis yang memahami diri kita. Saya pasti jika luahkan kepada kawan yang sesuai, ada nasihat ataupun sekurang-kurangnya kata semangat yang boleh diberikan oleh mereka. Sedikit sebanyak ia boleh membantu untuk menurunkan kadar stres. Tips ketiga ialah berkaitan dengan tips sebelum ini, iaitu beri kata-kata semangat kepada diri sendiri. Kes ini sekiranya anda tidak mampu meluahkan kepada kawan ataupun tidak pasti yang mana sesuai untuk meluahkan perasaan anda. Cuba berikan motivasi dan juga kata-kata semangat kepada diri sendiri. Cuba lakukan ini secara berterusan dan insya-Allah ia akan membantu. Baiklah, terima kasih kepada Nurul Fasha Izzati binti Baka atas penerangan yang diberikan. Dengan akhirnya penerangan dari Nurul Fasha Izzati, maka berakhirlah sudah forum kita pada hari ini. Saya melihat bahawa banyak isi-isi penting yang dikeluarkan oleh ahli panel kita, dan apabila kita lihat perbincangan ini jelas dan juga baik untuk kita muhasabah bersama-sama bahawa kemurungan remaja perlu diatasi. Saya selaku moderator mengucapkan ribuan kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa, terkurang bicara sepanjang saya mengendalikan forum. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.